Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, hari ini kita akan sambung tajuk bab 2. Okay, masih lagi bab 2, garisan, sudut dan bulatan. Okay, untuk tajuk hari ini ialah tajuk sudut. Okay, terima kasih kepada semua yang dah menghantar latihan garisan hari tu. Okay, ada yang perlu dibetulkan dan ada yang bagus lah. Okay, nanti saya akan tunjukkan dia yang mana yang terbaik lah. Okay, so untuk hari ini kita akan belajar tajuk sudut. Okay, apa yang kamu akan belajar? Melukis pelbagai sudut dengan menggunakan kaedah geometri. Okay, so ini masih lagi basic ya. Bab 2 masih lagi basic. Penggunaan peralatan. Okay, jenis-jenis garisan yang kamu perlu tahu. Yang perlu kamu gunakan lah. Okay, so kita lihat tajuk bab 2 ni apa yang kamu belajar. Okay, iaitu yang pertama, murid mesti boleh menamakan pelbagai jenis sudut. Okay, ni tak ada masalah rasanya. Okay, membahagi dua sama sudut dengan menggunakan kaedah geometri. Okay, menghasilkan pelbagai sudut dengan menggunakan kaedah sesiku set. Okay, kemudian menghasilkan pelbagai sudut dengan kaedah geometri. Okay, membina dan memindahkan sudut dengan kaedah geometri. And then membina semula gambar rajah yang mengandungi beberapa garisan dan sudut dengan betul, tepat dan jitu. Dalam JKT mesti kamu selalu dengar perkataan tepat dan jitu. Itu yang paling penting. Okay, so apa yang kita akan belajar? Okay, terlihat di sini. Okay, kita lihat di sini. Okay, menamakan pelbagai jenis sudut. Okay, jadi kamu boleh tahulah, kamu sepatutnya dah tahu sudut terbentuk apabila berlaku persilangan antara dua garisan. Okay, ini basic. Satu bulatan mempunyai sudut 360 darjah dan garis lurus ialah 180 darjah. Okay, kalau tak tahu tu kena tahulah. Okay, kena tahu. So sekarang mesti tahulah. So jenis-jenis sudut. Ini biasa dah kamu dengar dalam matematik. Okay, semuanya benda yang sama. Okay, kamu mesti tahu nama sudut ini. Contoh A sudut tirus. Julatnya, okay, nilai X-nya kurang daripada 90 darjah. Okay, so X ni kamu kena tahulah kalau kurang 90 darjah macam ni rupa dia. Okay, kalau sudut tepat mesti dah 90 darjah. So sudut tepat macam ni rupa dia. Okay, kalau C ni sudut cakah, mesti tahulah sudut cakah tu macam mana rupa dia. Okay, semua ni benda dah dibelajar masa matematik. Okay, benda yang sama. Okay, seterusnya. So, ini ialah melukis pelbagai sudut menggunakan sesiku set. Okay, jadi kalau dalam soalan tu tanya macam mana nak bina sudut 90 darjah, guna sesiku set 75 darjah. So, kamu boleh tengoklah daripada sini. 30, 45 dengan 60 ni sebenarnya tak ada masalah. Sebab memang ada pada sesiku set kamu. Okay, so ini ialah gabungan antara dua sesiku. Yang panjang tinggi ni, ini ialah sesiku set 30, 60 lah. Yang sama kiri kanan ni, ini ialah sesiku set 45 darjah. Okay, so bila gabungan dia ni macam mana dia letak, dia boleh jadi 15 darjah. Ini gabungannya sama juga tapi dia boleh jadi 75 darjah. Macam mana dia boleh jadi macam tu? Okay, so kamu kena tahulah. The next ialah membina bahagikan sudut kepada dua bahagian yang sama. So kita akan tengok macam mana cara pembinaan dia. Okay, kelas. So hari ni kita nak tengok macam mana nak bahagikan. Kita akan membina sudut lah. Okay, yang pertama kita nak bahagikan sudut yang dah ada. Yang ini dah ada sudut. Okay, sudut dia ini kita nak bahagi dua kepada bahagian yang sama besar. Okay, bila bahagi dua, maksudnya kamu boleh akan dapat yang lain-lain lah. Contoh kalau 60 bahagi 2 kamu akan dapat 30. 30 bahagi 2 akan dapat 15. Macam tu lah. Okay, so ini kita akan, bila nak bahagi 2 memang kena guna kaedah geometri lah. Tak boleh kaedah lain. Okay, so
macam mana nak bahagi dua sudut ini menggunakan kaedah geometri. Jadi langkah pertama, okey, ini sudutnya, okey, sudut pada B, okey, atau kita boleh namakan dia sudut ABC. Okey, jadi langkah pertama ialah kita buat lengkuk. Okey. Kita buat lengkuk pada lengan BC dan lengan AB ni secara binaan. Okey, kenapa kita nak buat lengkuk ni? Supaya lengan ni sama panjangnya. Okey, kemudian bila dah buat lengkuk ni, okey, pada persilangan yang pertama kamu buat satu lengkuk ke atas. Okey, dan satu lagi persilangan yang kedua buat satu lagi lengkuk. Okey, so kamu akan dapat persilangan di sini, maka itulah persilang garis yang kamu akan lukis. Okey, dan kamu akan dapat sudut ini dah dibahagi dua. Okey, kalau kamu ukur sudut di sini dan di sini adalah sama besar. Okey, nak ukur sudut kena guna protektor lah. Okey. So kita lihat soalan yang seterusnya, membina sudut menggunakan sesiku set. Okey, kita lihat soalan nombor 11. Dia kata bina sudut ABC sama dengan 30 darjah dengan menggunakan sesiku set. Okey, so kamu kena bacalah arahan yang dah diberi. Okey, kalau dia kata guna sesiku set lah. Kalau guna kaedah geometri, kamu kena buat guna kaedah geometri. Okey, so bila dia kata guna sesiku set, so kamu kena tahulah sesiku set ni berapa sudutnya. Okey. Kalau yang ini ialah sesiku set 30-60 saya panggil. Okey, 30-60. Okey, sudut yang kecil ini ialah sudut 30 darjah lah. Okey, kamu pusing arah mana pun dia tetap 30 darjah. Okey, yang ini ialah 60 darjah. Okey. Yang ini 60, yang ini 30. Okey, pusing mana pun dia tetap 60 darjah. Okey, pusinglah macam mana pun. Ini sudut dia 60 darjah. Okey, kemudian ini sudut 90 darjah. Siapa tak tahu ni? Tak tahulah nak cakap apa kan. So, ini 90 darjah. Okey, so ini mesti tahulah sampai bila-bila nilai sudut ni. Okey, yang kedua, yang ini, kalau kamu tengok kiri dengan kanan ni sama panjang. So, sudut dia di sini ialah 45 darjah. Dua-dua ni. Dua-dua 45 darjah kiri kanan. Okey. So, kalau dia kata suruh bina sudut 30 darjah, guna sesiku set. So, kamu ambil saja set sesiku yang 30, kemudian buatlah sudut. Tapi kamu mesti tahu di mana kedudukan sudut tu. Dia kata sudut ABC. Maksudnya sudut tu berada pada B yang di tengah-tengah ni. Okey. Dia ada C, B, A. Macam tu lah. Kalau dia kata BCA 30 darjah. BCA maksudnya BCA tu lah 30 darjah. Okey. So kalau dia kata sudut ABC 30 darjah, maksudnya dekat sini 30 darjah. So kamu ambil saja set sesiku ni dengan T-square, bawahkan sikit lah, jangan betul-betul kat sini. Kalau kat sini takut ada ralat nanti di sini. So kamu letak set sesiku T ni di bawah sikit. Kemudian kamu boleh dapat persilangan macam ni, tepat dekat situ. Okey, tepat pada titik B. Kemudian kamu boleh buat garisan objek terus. Okey, so kamu pun tandakan di sini 30 darjah. Ni A. Macam tu lah. Okey. Tak semestinya di atas. Kamu boleh juga buat di bawah. Sebab dia tak cakap kan, tak ada gambar panduan. Boleh juga buat di bawah. Macam ni pun 30 darjah juga. Okey. Okey. A, B, C. Sini 30 darjah. Mana-mana satu pun boleh. Okey. So satu je lah kamu buat. Jangan buat dua. Okey. Mana-mana satu kamu buat boleh. Bersesuaian dengan ruang yang diberi. Okey. Soalan yang nombor 11, 12, 13, 14, 15 tu semua kena guna set sesiku kan. Jadi saya tak perlu tunjukkanlah cara pembinaan dia.
kamu cuma gunakan set sesiku tu, okay, kamu kena pandai lah combine kan. Kalau 75 darjah macam mana nak combine kan. Okay, cuba guna logik. Okay, yang diberi cuma 30, 60 dengan 45. Okay, so kamu kena gunalah kamu punya set sesiku. Okay, saya nak tunjukkan yang ini. Okay, yang gunakan kaedah geometri ni. Okay, kaedah geometri. So, kalau dia kata bina sudut ABC 60 darjah menggunakan kaedah geometri, so kamu kena guna kaedah pembinaan lah. Dia kata kaedah pembinaan. So, kaedah geometri ni 60 darjah. So, dalam lukisan 60 darjah ni mesti kamu tahulah dia basic sangat. Okay, so kamu kena guna kat mana, nak lukis di mana sudutnya? Masih lagi di B. Okay, so cara pembinaan dia, buka jangka lukis kamu, terpulang berapa ukurannya, kemudian buat satu lengkok secara binaan. Okay, kemudian kamu tengok cara saya pegang jangka lukis. Saya pegang kat atas ni, saya tak pegang kat bawah ni. Saya pegang kat atas ni, saya tekan. Okay, saya pegang kat atas. Saya tekan yang bahagian jarum ni. Saya beri tekanan pada bahagian jarum. Pada bahagian pensel tu saya ringankan tangan saya. Ringan macam tu. Okay. Kamu tekan dekat sebelah kiri. Yang ini boleh jalan macam tu. Okay, 60 darjah. So 60 darjah kamu buat satu lengkok. Okay, lengkok macam tu. Dengan ukuran yang sama, jangan ubah. Dengan syarat dia jangan ubah. Pindahkan kepada lengkok yang bersilang dengan garisan BC. Tandakan persilangan di situ. So, ini ialah 60 darjah. Okay. Bila kamu buka satu ukuran yang sama dengan yang awal tadi, dia ialah 60 darjah. So, kamu punya 60 darjah ni, kalau kamu letak set sesiku 60 darjah ni, okay, kemudian kamu tarik. Dia mesti bersilang kat situ. So, ini ialah titik A. Ini ialah 60 darjah. Dia mesti tajam kat sini lah. Okay. Okay, seterusnya sudut 30 darjah. Okay, macam mana kita nak bina sudut 30 darjah? Okay, sudut 30 darjah ni sebenarnya datang dari mana? Okay, kalau tadi yang saya dah ajar cuma sudut 60 darjah yang menggunakan kaedah geometri kan? So, sebenarnya 30 darjah ni datang daripada 60 darjah. So, 60 darjah, kemudian kita nak buat apa dengan 60 darjah tu nak dapat 30? Kita kena bahagi 2. Okay, bahagi 2 sudut saya dah tunjukkan pada awal tadi. So, kita gunakan konsep yang adalah kita apply. So, sekali lagi, macam mana nak bina sudut 60 darjah? So, ulang balik. Buat lengkok. Okay, beri tekanan pada jarum. Kemudian, ringankan tangan kamu. Okay, pindahkan ke sebelah sini. Ke lengkok yang bersilang dengan garisan BC. Tandakan satu lengkok di situ. Okay, ini ialah 60 darjah. Kemudian kita nak bahagi 2. Okay, terus saja kamu gunakan lengkok yang sama ni, kedudukan yang sama, buat persilangan macam ni. Okay, 60 ni tadi kita bagi 2 kan. So, ini langkah dia lah. So, kamu pun terus kalau nak ukur, boleh gunakan sudut sesiku 30 darjah. Okay, macam tu lah. Itu ialah sudut 30 darjah. Kamu buat 60 darjah, kemudian bahagi 2. Okay, kalau tak ingat bagi 2, rujuk balik pembinaan pembahagian 2 sama sudut. Okay, next. Okay, so sekarang kita lihat macam mana nak bina sudut 90 darjah. Okay, untuk bina sudut 90 darjah, sebenarnya dia gunakan konsep kaedah pembahagi 2, pembinaan garisan
serenjang. Okey, sama kaedah dia dengan guna kaedah garis serenjang kan. Yalah, garis serenjang kan persilangan antara dua garisan yang ada sudut tepat kan. So samalah 90 darjah pun sudut tepat. So kaedah dia ialah kamu panjangkan ke sebelah kiri. Okey, pembinaan garisan serenjang yang pada sudut pada garisan ni, titik pada garisan. So cara kaedah dia, pada titik ni kamu buat kiri dan kanan. Okey, kemudian besarkan dia. Okay, kalau tak ingat boleh rujuk video yang ada pembinaan garisan serenjang ni. Okey, dan sebelah lagi. Dan ambil saja seksa siku. Okay, so itu ialah sudut 90 darjah. So kalau nak buat 45 macam mana? So kalau nak buat 45 darjah, kamu kena buat sudut 90 darjah. Kemudian bahagi 2. Macam mana nak bagi 2 tadi? Bagi 2, kamu kena buat satu lengan di AB dan satu lengkok di AB dan satu lengkok di BC. So pangkah je terus macam ni. So kamu dapatlah 45. Ni saya combine dalam satu soalan ni. Okey. So kalau di sini 45, di sini bakinya pun 45. Macam tu lah. So kamu boleh pelbagaikan, okey, kaedah dia. Next, soalan 75 darjah. Saya nak kamu fikir sendiri macam mana kamu nak lukis 75 darjah. Okey. Kita pergi ke soalan seterusnya, soalan 21. Okey, soalan yang ini lain daripada yang kita dah pernah buat sebelum ni. Soalan ni dia kata pindahkan sudut ABC apabila kedudukan baru garisan BC seperti yang ditunjukkan. Okey, so kalau soalan ni dia kata pindahkan sudut, kamu kena pindahkan sudut mengikut dia punya kedudukan dia. Maksudnya kamu rotate dia. Kalau BC ni macam ni, so nanti katakanlah ini BC. Okey, BC ni kamu pindahkan dia, A nya kat sini kan. So kena pindahkan A nya pun kat sini. Tak boleh lah kamu buat A kat sini. Okey, dia tak boleh terbalik. Dia mesti kedudukan yang sama. B dekat 10, C kat 0. A dekat sini kan, saya punya ni. So bila nak pindah, B kat 10, C kat 0, A dekat sini lah. Kedudukan dia macam tu. Tak boleh A nya kat sini walaupun sudutnya sama. Dia mesti kedudukan pun sama. Okey, so cara dia ialah, okey, ambil jangka lukis, letak di sudut B. Okey, kemudian buat satu lengkok macam ni. Okey, pergi dekat B juga. Okey, pindahkan ke B, buat satu yang sama. Okey, kamu dah buat kat sini tadi. Pindahkan dia. Okey, kemudian pada lengkok yang kamu buat pada yang asal tu, okey, lengkok yang kamu buat pada yang asal tu, yang dekat garisan BC tu, ukur berapa ke A, BA tu. Buat macam ni. Okay. So, kamu pindahkan dekat persilangan yang dekat BC ni, kamu tandakan. So, kamu akan dapat garisan tu. So, kalau kamu nak tahu exactly A tu kat mana, bolehlah ukur dari B pergi A. Okay, ukur B ke A. So, ini ialah A nya. Kamu boleh objekkan dia. Okay. Objek nak 2 kali pun boleh.
Okay, itu cara memindah sudut. Okay. Okay, dan yang terakhir, okay, soalan nombor 22. Lukis sebuah rajah 1 dengan menggunakan kaedah geometri. Diberi jarak AE dan AD, jarak AE sama dengan jarak ED. Okay, kedudukan baru adalah seperti yang ditunjukkan. So, dia kata AE sama dengan ED. Maksudnya apa? Maksudnya kamu kena, yang ini soalan nombor 22 ni, dia combine semua yang kamu dah belajar. Okay, so AE sama dengan ED. Maksudnya yang ini kamu kena bahagi dua garisan ini. So, cara dia nak bagi dua macam mana? Ingat lagi? Okay, kalau ingat, kita akan bahagi dua garisan ini. Okay, dengan buat persilangan. Okay, bukaan jangka lukis. Pastikan sesuai lah. Sekurang-kurangnya dia hampir kepada D macam tu. Okay, kemudian sambungkan. Okay, tapi kita tak perlulah garis panjang-panjang macam tu. Kita just sambungkan. Sorry. Okay, sambungkan AE ni. Kita nak E je. So, kita buat macam tu je. Okay, kalau tak nanti serabut lukisan. So, kita ada E kat situ. Okay. Kemudian, kita nak lukis apa lagi? Sudut AC 30 darjah. So, ingat lagi 30 darjah? So, 30 darjah kita kena lukis 60 darjah ya, murid-murid. 60 darjah. Okay, bukaan jangka lukis ni, kalau dah buat 60 darjah macam ni, yang sama tu kamu pindahkan. Okay, jangan diubah apa-apa. Okay, nak buat 30 darjah. Yang tadi 60, pangkah je terus satu lagi. Sini. Okay, so kamu akan dapat sudut 30 darjah. Buat dulu semua secara binaan. Okay. Kemudian, apa lagi yang maklumat kamu tahu? BD, sudut ADB 60 darjah. So, kamu buat sudut ADB 60 darjah. Sudut ADB 60 darjah, benda yang sama lah kan? Okay, 60 darjah. Okay, dah ada. Kita panjangkan dahulu secara binaan. Okey, kemudian dia kata apa? Panjang BD ialah 90 darjah. Tu ambil jangka lukis, saya letak di 1. Kalau 9 di sini 8, 9 dekat 10 lah. Macam ni. Okey, ukur tepat. Ambil jangka lukis, tandakan. Macam tu. So, kamu ada, ini ialah B. So, ini ialah C. Kalau dah ada, boleh terus objekkan. Markah yang kamu akan terima ialah pembinaan 60 darjah ni, ukuran 90 darjah, pembinaan 30 darjah dan kedudukan titik E. Okey. Macam tu cara nak lukis dia. So, kamu kena guna semua kaedah dalam satu soalan. Okey. So, itu sahaja PDP nota saya, bukanlah nota. Okey. Contoh yang saya beri. Okay, ada beberapa soalan yang kamu kena buat sendiri. Dah siap, boleh hantarkan kepada saya. Kalau ada masalah pun boleh tanya pada saya. Itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam kelas akan datang. Terima kasih.